Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya pada petang ini yang berbahagia Tan Sri Dr. Noor Hisham, Ketua Pengarah Kesihatan, yang akan memaklumkan status kes harian COVID-19 dan tindakan kesihatan awam. Yang berbahagia Datuk Muhammad Syafiq Abdullah, Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan Malaysia, yang akan maklumkan status terkini keperluan dalam berdepan dengan pandemik COVID-19. Berada bersama saya juga ialah Datuk Dr. Chong, Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan Awam, selaku pengurusi pasukan petugas khas Greater Klang Valley, yang akan menyenaraikan strategi-strategi bagi menangani situasi di Greater Klang Valley. Dan yang berbahagia Datuk Indra Dr. Syari Ngadiman, Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Selangor, yang akan memaklumkan status COVID-19 Assessment Center. Pada petang ini kita bersama-sama dalam satu pasukan yang telah pun laksanakan tanggungjawab dan juga perkara-perkara yang berkaitan dengan pengurusan pandemik COVID-19 di negara kita. Dari hari ke hari kita dapati bahawa semua strategi dan juga pendekatan yang kita laksanakan adalah tertumpu kepada memberikan perkhidmatan yang terbaik dan juga melaksanakan semua yang perlu untuk memastikan bahawa kedudukan kita dalam memerangi pandemik COVID-19 ini dapat mencapai kejayaan dan juga berterusan dapat menjayakan kehidupan pada masa depan. Pada semalam kita telah berjaya sebenarnya memberikan vaksinasi kepada penduduk negara kita sebanyak 507,050, iaitu satu jumlah vaksinasi, pemberian vaksinasi yang tertinggi pernah tercapai. Dan keseluruhan vaksin yang telah diberikan kepada penduduk negara kita adalah sejumlah 16,24,916. Dan mengikut peratusan penduduk negara kita yang dewasa, mereka yang telah mendapat mencapai peratusan 2 dos ialah sebanyak 21.8%. Manakala penduduk negara yang telah pun divaksin 1 dos adalah sebanyak 46.7%. Ini merupakan satu kejayaan yang cepat dan pantas dalam memberi perlindungan dari segi vaksinasi. Dan untuk Selangor dan wilayah Persekutuan atau Greater Klang Valley, semalam kita telah dapat memberi suntikan sebanyak 223,440, yang mana sejumlah 23.8% penduduk di Klang Valley telah pun dapat 2 dos bagi penduduk negara kita. Manakala single dos untuk Klang Valley kita dah berjaya menyuntik 71.9% setakat ini. Untuk maklumkan tentang kes harian, saya menjemput yang bagi Tan Sri Dr. Noor Hisham untuk maklumkan. Silakan. Terima kasih YB Menteri Kesihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang kepada seluruh rakyat Malaysia. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan status terkini kes COVID-19 di Malaysia sehingga 23 Julai 2021 jam 12 tengah hari. Kes sembuh ialah 10,094 kes dan jumlah kes kumulatif kes sembuh ialah 825,387 kes, iaitu bersamaan dengan 84.8%. Kes baru yang dicatatkan hari ini ialah 15,573 kes. Jumlah kumulatif kes baru kes kumulatif ialah 980,491. Kes import pada hari ini ialah 32 kes, di mana 12 adalah warga negara dan 20 bukan warga negara. Kes tempatan ialah 15,541 kes,
iaitu 13,395 warga negara, iaitu bersamaan dengan 86.2%, dan 2,146 bukan warga negara, iaitu 13.8%. Kes yang memerlukan rawatan di unit rawatan rapi itu ICU ialah 939 kes. Kes memerlukan bantuan alat pernafasan ialah 456 kes. Kes kematian pada hari ini ialah 144, iaitu bersama dengan kes kumulatif kematian adalah 7,718 bersama dengan 0.79%. Jumlah kluster ialah 3,391. Jumlah kluster baru pada hari ini ialah 30 kluster. Jumlah kluster yang telah tamat pemantauan 28 hari ialah 2,433 kluster. Jumlah kluster aktif sehingga hari ini ada 958 kluster. Daripada 15,573 kes harian yang dilaporkan pada hari ini, sebanyak 29 kes iaitu 0.2% adalah daripada kategori 5 iaitu kritikal dan memerlukan bantuan pernafasan. 74 kes iaitu 0.5% adalah kategori 4 iaitu radang paru-paru dan memerlukan bantuan oksigen. 103 kes 0.6% adalah kategori 3 yang mempunyai radang paru-paru. 7,095 kes iaitu 45.6% kategori 2 bergejala ringan, dan 8,273 kes iaitu 53.1% adalah kategori 1 tidak bergejala. Keseluruhannya hanya 1.3% kes yang dilaporkan hari ini berada pada kategori 3, 4 dan 5. Sebanyak 144 kes kematian yang dilaporkan pada hari ini melibatkan 66 kes di Selangor, 16 kes di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, 15 kes di Johor, 13 kes di Melaka, 10 kes di Negeri Sembilan, 8 kes di Pahang, 6 kes di Kedah, 3 kes di Sarawak, masing-masing 2 kes di Perak, Pulau Pinang, serta masing-masing 1 kes di Sabah, Terengganu dan wilayah Persekutuan Labuan. Perincian jumlah kes mengikut negeri, kes-kes kematian dan kluster baru akan dimuat naik ke laman media sosial Kementerian Kesihatan. Ingin dimaklumkan juga bahawa kajian berterusan oleh Institut Pendidikan Perubatan dan Institut Kesihatan dan Perubatan Komuniti Universiti Malaysia Sarawak telah mengenal pasti sebanyak 119 kes varian baru virus SARS-CoV-2. Kesemua 119 kes adalah variant of concern, iaitu 106 kes ialah varian Delta iaitu B16172, 10 kes adalah varian Beta iaitu B1351 dan 3 kes adalah varian Alpha iaitu B117. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes yang dijangkiti oleh virus SARS-CoV-2 yang dikategorikan sebagai VOC dan VOI adalah sebanyak 429 kes. Daripada jumlah yang dikesan tersebut, 409 kes adalah variant of concern, manakala 20 kes adalah variant of interest. Secara keseluruhan sehingga kini, bagi variant of concern, terdapat sebanyak 206 variant beta, 189 kes variant delta, dan variant delta inilah variant yang dominan akan melepasi ataupun meningkat dia punya jangkitan menggantikan variant beta, dan 14 kes variant alpha, manakala bagi variant of interest terdapat 13 kes variant theta, 4 kes variant kappa dan 3 kes variant beta. Perincian kes-kes baru positif COVID-19, variant of concern dan variant of interest mengikut negeri, saringan dan kluster adalah seperti di lampiran 6 yang akan disertakan bersama dengan kenyataan media. Ingin dimaklumkan setakat ini dalam imunisasi, iaitu program imunisasi kebangsaan COVID-19, 245,995 petugas kesihatan telah pun diberikan vaksinasi dan lengkap vaksinasi iaitu 2 minggu selepas dos yang kedua.
di mana 1.59% iaitu 3,916 petugas kesihatan dijangkiti, dan dimaklumkan juga jangkitan petugas kesihatan yang telah pun lengkap diberikan vaksin kategori 1 ialah 1,272 orang iaitu 32.5%. Kategori 2 ialah 2,636 orang iaitu 67.3%. Kategori 3 hanya 5 orang iaitu 0.1%, dan kategori 4 ialah 3 orang iaitu 0.1%. Ini menunjukkan kalau kita telah diberikan vaksin dan kita masih boleh dijangkiti, kadar jangkitan kita lihat untuk petugas kesihatan adalah 1.59% saja, tetapi kebanyakan kes hampir 99.8% adalah pada jangkitan peringkat awal. Dan yang juga dimaklumkan di Labuan, tahap vaksinasi dos kedua telah pun meningkat kepada 73.7%, dan kes di Labuan hari ini dilaporkan hanya 21 kes, di mana 3 minggu ataupun 4 minggu kebelakangan kita lihat jangkitan di Labuan amat tinggi, dan kebanyakan kes yang dikesan di Labuan adalah daripada varian Delta. Dan hari ini kita dimaklumkan Hospital Medan di Labuan akan ditutup, dan juga kes di PKRC juga berkurangan. Kita ada 625 kes, sekarang kurang daripada 200 kes, dan kita ada ICU khas untuk pesakit COVID iaitu 22 kes katil ICU di Labuan, tapi sekarang ni kita lihat semakin penggunaannya semakin berkurangan, hanya ada 9 pesakit, dan ini menunjukkan dengan peningkatan vaksinasi tahap dos yang kedua meningkat, dan kes-kes di Labuan juga semakin menurun. Jadi kita dapat daripada model di Labuan ni, kalau kita tingkatkan vaksinasi, kita boleh mengawal jangkitan penularan COVID-19 dalam komuniti. Terima kasih. Terima kasih yang berbahagia Tan Sri. Kita seterusnya mohon supaya Dr. Chong untuk maklumkan status Greater Klang Valley Task Force. Silakan. Terima kasih yang berhormat Datuk Seri. The Greater Klang Valley Special Task Force was formed with a very clear mandate, which is to address the critical situation brought about by the tremendous rise in cases this year. The overall prevention and control of the pandemic for the country is led by Tan Sri DG and KKM. I report to the KSU because he's the financial controller for decisions made involve financial obligations. And all of us report to the Health Minister, Yang Bahagia Datuk Sri. In January, we have 2,000 cases a day. And early May, we have 4,000. And there was a sudden jump in late May to 8,000 cases. It dropped a bit in June, but rebounded to 12,000 daily cases over the last 2 weeks. And unfortunately, today, we have 15,000 cases. This is alarming, and it places a tremendous strain on our beds, our oxygen, and our manpower capacity. The task force specifically have to deal with this crisis. Our top priority now is to save lives, to ensure that all ill patients get care, be it beds, assessment, or just monitoring. And finally, we have to continue to prepare for exponential rise of cases until we are fully protected by the vaccination. Under this task force, we work together with all ministries, governments, and state alike. And we work very closely with the military, Angkatan Tentera Malaysia, as well as the NGOs. Under this task force, we set up the Bed Management Unit headed by 2 operations commander, Datuk Dr. Alwi from Ministry of Health and Brigadier General Dr. Ashil from the ATM. Their task is to keep track of all the COVID cases in the Greater Klang Valley, specifically Selangor, KL, and Negeri Sembilan, to ramp up the bed capacities and to ensure sufficient oxygen and manpower for these places. The numbers to date for the COVID beds is 12,104. For the ICU is 636, and ventilators we have 911. And also we are decanting to the
private healthcare facilities for the non-COVID cases, and there is approximately 500 cases, non-COVID cases so far. Nonetheless, we need to create approximately 800 beds a day to cater for the current level of 12,000 a day. Over the last 2 days, the Special Task Force has, number one, increased the capacity of Category 3 patients in MyApps to an average of 600 admissions a day from the CAC to reduce the backlog of cases in the Klang Valley. There's number two, there's decanting of non-COVID-19 patients to private hospitals as well as the district hospitals, which has created 300 COVID beds in the Greater Klang Valley hospitals. There's deployment of the Mercy Malaysia Field Hospital assets to Selayang Hospital and HKL to create additional 100 beds each in the emergency department, together with volunteers to carry the oxygen tank. And there's creation of additional beds along the corridors of PPUM, 100 beds, Selayang General Hospital, 100 beds, and more will be in progress. There's also necessity to secure a pipeline and access to oxygen, which is very important. And within the next few days, Hospital Selayang will receive 2 bulk tanks of 5,000 liters each, and PPUM, HPKK, HTAR will receive 1 bulk tank each. As for MyApps, we have 1,000 multiple size oxygen tanks, and our KSU has agreed to putting up a micro plant, oxygen plant in MyApps so that we can increase the capacity there should the need arises. And in case the cases rise further beyond our capacity, we will look for another mega PKRC, which is a quarantine and treatment center. At the present moment, there's also a huge number of diagnosed positive cases coming to the CAC daily, the COVID assessment center. And there's around 4,000 to 6,000 cases, and sometimes more. For the Greater Klang Valley, we are now asking for those who are tested positive to stay at home and monitor themselves using the health assessment tool, the HAT, which is embedded in the MySejahtera application. A digital home surveillance order will be sent to them, also through MySejahtera, to remind them that they are legally under home surveillance, although they do not wear a pink tag. All those who are symptomatic will be asked to come to the CAC for assessment if they are found necessary through the HAT. Our reasons for doing this is now to ensure that we can focus our attention on those who are ill and those who are deteriorating. Thank you, Yang Berhormat. Terima kasih Yang Berbahagia Datuk Dr. Chong. Untuk Negeri Selangor, kita ada Hospital Ampang, Hospital Selayang, Hospital Kajang, Hospital Tengku Ampuan Rahimah, Hospital Banting, Hospital Shah Alam, Hospital Serdang, Hospital Pengajar Universiti Putra Malaysia, Hospital UiTM, Hospital Sungai Buloh. Dan untuk Kuala Lumpur, kita ada Hospital Pakar Kanak-Kanak UKM, Hospital Rehabilitasi Ceras, Hospital Angkatan Tentera Tengku Mizan, Hospital Kuala Lumpur dan Pusat Perubatan Universiti Melaya serta Hospital Chancellor Tengku Mukris. Untuk Putrajaya, kita ada Hospital Putrajaya yang mengendalikan kes COVID-19 dan beberapa PKRC seperti MIPS. Ya. Jadi saya minta Datuk Indra Dr. Syari untuk memaklumkan tentang progres atau status CAC di Negeri Selangor dan bagaimana pesakit-pesakit boleh terus mendapatkan nasihat ataupun panduan daripada CAC. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri. Bagi di Negeri Selangor, kita ada 27 buah CAC yang ada di semua daerah-daerah dalam Negeri Selangor. Dan pada hari ini, sehingga jam 5.30 petang tadi, keseluruhan CAC telah melihat lebih 12,500 orang di seluruh CAC di Negeri Selangor. Dan 2 CAC yang terbesar di Negeri Selangor, satu adalah CAC Stadium Malawati dan satu lagi adalah CAC Seri Andalas di Kelang.
Bagi Stadium Malawati, sehingga pada 5.30 petang tadi, pegawai-pegawai saya telah melihat 4,228 pesakit dan di CNC Seri Andalas 2,185 pesakit dan masih lagi ongoing melihat pesakit-pesakit yang ada di dua-dua CSC berkenaan. Majoriti kes-kes yang dilihat di kedua-dua CSC ini, di mana di CSC Malawati 1,857 adalah untuk release order dan di CSC Seri Andalas 1,021 orang adalah untuk release order. Manakala yang diberikan home surveillance order di Malawati adalah 1,382 dan CSC Seri Andalas 939. Terdapat juga kes-kes yang akan dirujukkan di hospital maupun di MIAPS, di mana terdapat kes-kes kategori 1, 2, 3 dan 4 yang perlu dirujuk. Dan kalau dilihat di CSC Malawati, 54 telah dirujuk ke hospital, manakala 121 lagi dirujukkan di MIAPS. Untuk makluman, walaupun kita merujuk kes-kes berkenaan di hospital dan MIAPS, semasa dalam menunggu kes-kes berkenaan dirujuk, kita akan memastikan CIC berkenaan mampu untuk merawat sementara sebelum dihantar kes-kes berkenaan di tempat-tempat berkenaan. Keseluruhan CIC yang ada telah dibekalkan dengan oksigen yang cukup, oksigen concentrator dan semua peralatan kecemasan yang ada di CIC berkenaan. Jadi bagi keseluruhan kes-kes berkenaan, kita telah bertindak dengan begitu teliti kepada semua pesakit. Dan kalau dilihat dalam beberapa perkara ini, sebenarnya kita maklum di negeri Selangor telah ada 3 buah hospital fully COVID, iaitu Hospital Sungai Buloh, Hospital Ampang dan Hospital Selayang. Baru-baru ini dalam media dibangkitkan tentang bekalan oksigen yang mungkin tidak berapa stabil, dan bagi Hospital Ampang, kerja-kerja mengganti regulator sedang dilaksanakan dan insyaAllah pada jam 7 petang nanti keseluruhan perkara tersebut dapat diatasi dan bekalan oksigen akan kembali stabil. Dan pada masa yang sama kita telah memastikan silinder oksigen mencukupi bagi keperluan Hospital Ampang. Bagi Hospital Selayang pula, didapati adalah tekanan yang rendah dan untuk makluman, hospital berkenaan ada 1,350 ports oksigen. Namun kapasiti untuk bagi sebarang aktiviti optima, ianya adalah untuk bersesuaian kepada 960 katil. Namun kini kita telah ada lebih pada 1,100 katil dan oleh itu tekanannya adalah rendah dan kita sedang memperbaiki, dan pada masa yang sama kita juga telah membekalkan bekalan tangki oksigen yang cukup. Dan bagi mengatasi keseluruhan tangki oksigen yang telah dinyatakan oleh Yang Berbahagia Datuk Dr. Chong tadi, di MIAPS kita telah menyediakan 3,000 tangki oksigen yang boleh didistribute ke mana-mana fasiliti dalam keadaan segera. Jadi ini akan kita memastikan keselamatan pesakit khususnya dalam pemberian oksigen adalah mencukupi, dan kita sentiasa bertindak cepat bagi memastikan perkara tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Terima kasih Datuk Muhammad Datuk Seri. Terima kasih Yang Berbahagia Datuk Dr. Indra, Dr. Syarif, untuk memaklumkan berkaitan dengan perkara berbangkit serta peralatan serta situasi Kementerian Kesihatan Malaysia secara keseluruhan. Saya jemput Datuk Ahmad Syafiq, Ketua Setiausaha, untuk memaklumkan. Terima kasih Abu Ahmad Datuk Seri. Belum tu saya bagi pihak Kementerian Kesihatan ingin merakamkan setinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Yang Berhormat Perdana Menteri dan kerajaan kerana sudi menimbang pelanjutan tempoh kontrak khidmat wajib selama 2 tahun lagi kepada doktor kontrak bagi membolehkan mereka membuat persediaan untuk mengikuti pengajian kepakaran dan memastikan kesinambungan perkhidmatan. Ini merupakan langkah interim
kementerian akan mengkaji kaedah-kaedah yang kita boleh laksanakan dalam masa 2 tahun ini untuk mendapatkan jawatan yang lebih tetap dengan kaedah pencaruman EPF dan sebagainya, bagi membolehkan kita menilai semula ataupun nama baik Akta Perubatan 1971. Dan kami selain itu, saya juga akan maklumkan tentang kedudukan tentang petugas kesihatan di Lembah Kelang termasuk Greater Klang Valley ini sehingga 22 Julai. Bagi pengisian tetap tidak ada banyak berubah, tapi pengisian kontrak kita telah menambah ramai 461 orang di Selangor dan 9 di wilayah persekutuan. Ya, bagi penugasan semula mobilisasi, KKM juga telah menambah mobilisasi petugas tetap dan kontrak ke Lembah Kelang dan Negeri Sembilan seramai 400 orang lagi, iaitu terdiri daripada pakar perubatan, pegawai perubatan, penolong pegawai perubatan, jururawat, penolong pegawai kesihatan persekitaran, pembantu tabir kewangan dan pemandu. Dan selain itu, KKM juga melaksanakan langkah-langkah tambahan seperti berikut: memobilisasi seramai 173 pengajar dan clinical instructor tambahan dari Institut Latihan KKM ke Lembah Kelang berkuat kuasa pada 27 Julai 2021, dan juga memobilisasikan seramai 170 pegawai pergigian dan 202 pegawai farmasi ke Lembah Kelang untuk tempoh 2 bulan mulai 19 Julai bagi membantu skop kerja di pusat saringan COVID-19 dan pusat pemberian vaksin. Dan dengan kelulusan SPA Suruhanjaya Perkhidmatan Awam telah melantik secara kontrak sejumlah 293 orang penolong pegawai perubatan grade 29 untuk bertugas di Lembah Kelang dan kawasan sekitar di Negeri Sembilan. Dan KKM juga menawarkan graduan perubatan yang baru berdaftar dengan Majlis Perubatan Malaysia untuk menjadi sukarelawan di pusat-pusat pemberian vaksin. Bagi tempoh 16 Julai 2021 hingga 22 Julai, ramai 20 graduan perubatan telah bersetuju menyumbang tenaga secara sukarela di pusat pemberian vaksin. Dan penglibatan ini adalah untuk tempoh sementara sebelum mereka memasuki program latihan siswazah dijangka pada Ogos 2021. Jadi KKM amat mengalu-alukan kesukarelawan mereka untuk membantu keadaan ini. Dan itu kita juga sentiasa menjaga kebajikan pegawai yang terlalu dibangkitkan dalam media-media sosial berkaitan dengan allowance, tempat penginapan dan sebagainya. Berkaitan dengan pembayaran allowance, tuntutan boleh dikemukakan terus kepada ketua jabatan agar dapat diproses mengikut prosedur yang ditetapkan. Dan begitu juga berkaitan dengan isu pembayaran allowance tugas atas panggilan atau on call di PKRC Maib yang kini bertaraf Hospital Bersepadu Maib. Perkara tersebut berada dalam perhatian kementerian dan permohonan sedang diuruskan dengan Jabatan Perkhidmatan Awam dan pertimbangan dan kelulusan. Dan selain itu, saya juga ingin menyentuh tentang aspek kewangan dan perolehan. Pertama, setakat ini 21 Julai sehingga 21 Julai KKM telah pun mengeluarkan sebanyak 200 juta ringgit bagi tujuan perolehan peralatan perubatan, peralatan bukan perubatan, perolehan kerja di Lembah Kelang. Ya. Antara perolehan dilaksanakan adalah perolehan peralatan perubatan, reagen, personal protective equipment dan untuk semua hospital-hospital termasuk hospital pengajar, universiti, UPM dan sebagainya. Perolehan peralatan perubatan di Hospital Ampang dan juga perolehan darurat bagi reagen RT-PCR juga telah kita laksanakan. Dan sebagaimana dimaklumkan tadi tentang bekalan oksigen, kelulusan juga telah diberi untuk membina microplant, oksigen plant di beberapa hospital besar termasuklah di Maib. Dan seterusnya KKM juga telah akan membelanjakan 38 juta ringgit untuk membeli ubat-ubatan khususnya ubat yang mana tadi? Baricitinib. Bagi Nanti DJ akan DJ akan sebut. Yang ubat itulah khususnya ya. Dan kita dari segi pengurusan tidak akan melengahkan dari segi pemberian perolehan darurat dan sebagainya, dan kita amat berterima kasih kepada Yang Amat Perdana Menteri memberi kita lampu hijau ya, untuk melaksanakan segala kaedah untuk kita dapat memberi rawatan terbaik. Terima kasih. Ya, terima kasih yang berbahagia
Datuk Mak Syafiq Abdullah, Ketua Setiausaha. Sebelum kita buka kepada pertanyaan, saya mohon Datuk Tan Sri DG untuk maklumkan tentang medication untuk improvement kes-kes yang berada di hospital kita. Terima kasih. Jadi kita lihat dalam ICU kita ada menggunakan obat-obatan. Contohnya Favipiravir dengan dexamethasone, dan baru-baru ini kita telah pun dapat peruntukan baru untuk perawatan menggunakan obat baricitinib yang tu untuk rawatan dengan dexamethasone ataupun combination terapi yang mungkin keberkesanan dia lebih baik. Jadi kita harapkan dengan peruntukan yang telah diberikan, jadi kita dapat perolehan obat baricitinib untuk rawatan kategori untuk pesakit-pesakit utamanya kategori 4 dan 5. Dan walaupun kita melaporkan kategori 1 ke 5 setiap hari, iaitu selepas contohnya kita lihat sekarang ni 15,573 kes dan kita laporkan kategori. Dimaklumkan juga kategori mungkin pesakit-pesakit tu boleh menjadi lebih tenat daripada kategori 1 ke 2, 2 ke 3 dan sebagainya, ataupun bertambah baik daripada kategori 2 ke 1 dan sebagainya. Jadi ini dimaklumkan laporan ni hanya ketika darah diambil, iaitu ujian diambil. Dan kita maklum kes-kes ini akan bertambah baik ataupun tambah tenat. Dimaklumkan juga peratusan mengikut hospital di Lembah Kelang, kategori 5 ialah 826 pesakit, iaitu 10.1%. Kategori 4 ialah 3,473 pesakit, iaitu 42.5%. Dan kategori 4 kita maklum, walaupun pertambahan setiap hari tak banyak, tetapi kes-kes ni duduk di hospital purata dia 14 hari. Dan kategori 5 purata mereka duduk di ICU 21 hari. Jadi pertambahan tu yang kita nampak. Kategori 3 ialah 2,430, iaitu bersamaan dengan 29.75%. Kategori 2 iaitu 8.78%, 717. Dan kategori 1 8.83%, iaitu 721. Walaupun mereka dalam kategori 1 dan 2 mungkin dia ada komorbiditi ataupun risiko-risiko yang lain yang perlu dimasukkan ke hospital. Jadi ada juga kategori 1 dan 2 yang dimasukkan ke hospital kerana dalam penilaian risiko menunjukkan risiko yang tinggi dan ataupun untuk perawatan penyakit-penyakit yang lain, kecil manis, darah tinggi dan sebagainya. Jadi inilah kategori yang kita merawat. Jadi tumpuan kita di hospital ialah melihat pada kategori 3, 4 dan 5. Dan insyaAllah dengan rawatan yang kita berikan, contohnya dengan obat-obat yang baru dan juga dengan oksigen, kita harap kadar penyembuhan boleh dipertingkatkan lagi, insyaAllah. Ya, terima kasih. Kita buka untuk pertanyaan, kiranya ada. Assalamualaikum dan selamat petang.